Okay, Assalamualaikum. Berjumpa lagi dalam video pada kali ini. Kali ini saya tukar lokasi sikit. Biasa saya buat dekat meja. Tapi kali ini kita ubah sikit posisi lah kan. Kalau tempat yang sama tu rasa macam boring pula kan. Lepas malam tu kita orang dah finally berjaya juga capture gambar Aurora Borealis tu. And then keesokan harinya tu sebagaimana yang dirancang lah. So kita orang check out daripada rumah Airbnb. Kita orang check out awal pagi lah sebab bas yang akan bertolak ke Narvik tu dalam pukul 6 pagi. Mujurlah tempat tunggu bas tu hanya perlu jalan sikit keluar ke jalan besar and then cross jalan tu. Cross jalan and then kita just tunggu bas kat situ lah. Memang ada perhentian bas kat situ. Tiket beli dalam bas, bayar dekat situ. Boleh guna kredit card lah. So pada masa tu guna kredit card, bayar untuk 2 orang, cari tempat duduk, free sitting je. Teruslah perjalanan menuju ke Bandar Narvik. Bandar Narvik ni dia ke utara lagi Tromsø sedikit dan dia akan menuju ke sebelah east. Maknanya bandar yang agak dekat lah dengan Sweden, dah nak masuk Sweden lah. Tapi still dalam negara Norway lah. Okey, kita orang naik bas tu, perjalanan tu dalam 4 jam juga. Ini view kat kiri kanan tu memang sajilah memutih. Sometimes tu memang kalau time saji turun tu memang kadang-kadang tak nampak apa sangat pun. Dalam 3 jam perjalanan macam tu kita orang pas satu kawasan ni ada accident. Ada kereta siap terbalik lagi. Mungkin sebab jalan kat situ licin kot sebab saji kan. Tapi bas tak berhenti lah sebab benda tu berlaku kat tepi. And just slow past the accident punya area tu. Tapi sempatlah kita orang tengok keadaan tu. Kita orang sampai dekat pukul 10 lebih dekat Bandar Narvik. Bandar Narvik ni memang bandar dia kecil je lah sebenarnya. Tak adalah besar mana pun kan. Lepas tu kenapa kita orang pergi kat bandar ni sebab daripada dekat situlah laluan dipanggil Arctic Circle punya train, whereby saya dah booking tiket untuk naik train daripada Bandar Narvik tu meneruskan perjalanan untuk menuju ke lokasi seterusnya dah, iaitu di Björkliden. Liden tu maknanya dah masuk dah kawasan Sweden lah, negara Sweden. Okey. So masa kita orang sampai tu ada dalam sejam lebih lagi masa tu sebelum train sampai. Dia punya train station tu juga macam berfungsi sebagai information center untuk turis. So kita orang sampai, kita orang plan nak letak dekat luggage area lah, nak sewa locker. So kita orang just tinggal bag tu, kita orang backpack kita orang kat situ. And then saya dengan wife pun terus keluar balik pergi ke city, jalan kat area pekan dia tu, pergi breakfast. Kat situ dia ada macam ada pasar ikan. Dia jual sekali ikan-ikan yang fresh tu kan. Dia kita boleh terus pilih ikan yang fresh tu dan terus masak kat situ. Macam minta untuk masak fish fillet ke, macam tu lah. Fish and chip ke, dia ada buat. So kita orang just order kat situ lah. Kita makan kat situ. Lepas tu sempatlah pusing-pusing dekat town tu, nak pergi dekat area-area kedai-kedai apa semua. Sebab bandar dia tak besar pun. Memang pekan tu memang kecil je. Sampailah kat ujung tu, kita orang pergi tu kejap je dah sampai ujung lah kan. Itu pun dah area museum kat situ. Boleh masuk, tak payah bayar pun. Masuk tengok apa benda yang ada kat dalam tu. Kecil je museum dia, small. Dia panggil War Museum dekat Narvik. Macam tu lah, Narvik War Museum. Pasal kawasan tu dulu dia terkenal dengan kawasan terlibat dengan perang lah suatu masa dulu. Kalau tengokkan dia punya sculpture kan, dia panggil kan, dekat area bandar tu ada macam kereta kebal macam tu, macam patung askar. Okey, so lepas kita orang pusing-pusing kejap kat situ, pergi patah balik ke railway station, naik train dan terus menuju ke Björkliden. So even though ada border, tapi sebab kita datang daripada Norway, so dia orang memang tak ada border control lah antara dua tu. Sampai di Björkliden tu waktu tu dalam pukul 3 lah, pukul 3 petang. Masa tu dah nak hampir gelap lah sebab maghrib dalam pukul 3 ke 3.30 macam tu kan. Turunnya memang saji lebat. Masa tu turun dekat stesen dia kecil je. Stesen dia macam stesen bas je kan, tempat turun train tu. And then ada satu kedai runcit kat situ. Cross the train punya landasan kan, tak ada palang apa, just cross macam tu. And then the rumah tu ada seberang landasan tu lah. Kita orang punya Airbnb yang seterusnya lah untuk overnight dekat area Björkliden tu. Masa sampai tu memang kebetulan tengah ribut jugalah, macam salji tu tengah turun dengan lebat, angin pun kuat kan. So memang cemas juga sebab tak biasa mengalami macam
bad weather macam tu kan. So kita orang memang jalan laju-laju macam tu kan, sambil-sambil tu mencari tempat tu lagi, and finally jumpa tu kawasan sekitar tu dah gelap. Lepas tu bila nak masuk tak boleh. Bila nak masuk entrance tu dia kunci tau. Dia macam dia lock, and then nak kena ada macam kad macam tu. And then dia ada tulis dekat pintu tu yang kena register untuk dapatkan kad, kena pergi dekat area hotel yang ada berdekatan dekat situ. Tapi kita orang tak stay dekat hotel tu. Kita orang stay dekat this rumah ni kan, this chalet ni. Tapi entrance tu nak kena ambil dekat sana, register dekat sana, sebab dia orang tak ada dedicated orang yang untuk jaga dekat kawasan tu lah. Terpaksalah tinggalkan beg dekat situ, keluar balik, and then cross the train punya track tu balik. Nampak lagi lah dalam sedekat 15 minit jugalah, 10 ke 15 minit juga jalan kaki. And then hotel tu kat atas bukit sikit tau. Nak kena menapak lagi kan, dalam saji yang tebal tu semua tu. Sampai dekat hotel, okay, check in dekat situ. Check in dekat situ, dia dah tahulah, dia dah ada nama kita. Check in apa semua, dan dia bagi kad entrance. Okay, dah dapat kad tu, patah balik, baru pergi balik dekat area cabin tu yang kita orang stay tu, baru boleh masuk dalam bilik, and then bersih-bersihkan badan, freshkan diri apa semua, solat, and then lepas tu okey juga sebenarnya. Kawasan yang kita orang stay ni sebenarnya okey, dia punya facility bersih, kitchen area lah untuk kita masak apa semua macam tu lah, macam hostel lah lebih kurang konsep dia. So kita orang malam tu masak apa benda semua kan, untuk makan malam simple-simple je lah. So malam pertama tu kita orang tak keluar ke mana lah, sebab dah penat kan, perjalanan jauh daripada Tromsø, nak sampai kat Bjørkliden tu, nak naik bas lagi, naik train lagi. So kita orang just chill lah dekat hostel tu, lepak apa semua. Cuma malam tu saya dah bangun lah, saya bangun dalam pukul 2 lebih ke pukul 3 macam tu, sebab nak tengok kot ada rezeki untuk nampak aurora daripada atas area hostel yang kita orang stay tu kan. Tapi malam tu sebab awan kat area tu tebal, jadi memang tak berjaya lah. Ada nampak dekat horizon tu, macam kalau guna kamera kita buat long exposure kan, boleh nampak macam ada line halus, thin line of green colour tu kan. Sebab satu lagi sebab awan masa tu memang cover. So saya macam tersorangnya kat luar tu dah lah gelap kan. Dengan apa, macam bunyi ada kan, tak lama sangat kat luar, dengan sejuknya lagi. Lepas tu terus masuk dalam balik, ini sambung tidur. Lepas breakfast apa benda semua, kita orang explore lah dekat area Bjørkliden tu, tengok apa yang ada kat kawasan tu lah. Kat situ basically dia ada macam ski resort, tempat orang main ski kan. Kawasan dia macam tak besar mana lah, macam very minimum punya area. Dia banyak hutan sebab dia berdekatan dengan area hutan simpan kan, National Park punya area yang dekat Abisko tu. So yang ni ke utara, jadi kawasan tu mostly kat area tu memang hutan lah. Ini bila bersaji lagi, so memang kata apa, bukan bandar pun, memang ada 2-3 building macam tu je lah. Ada ski resort yang kecil tu, lepas tu ada macam dipanggil apa, camping site, tapi tak ada orang camping lah sebab winter kan, tutup. Jadi ada satu common area, macam tu lah. Dan kat atas tu ada hotel satu, part yang kita orang check in hostel tu yang bagi kad tu kan. So kita orang pusing kat situ, petang tu kita orang lepak dekat hotel tu, ambil gambar sekitar, sampailah ke malam tu baru kita orang start lepas maghrib untuk pergi hunting aurora. Sebab semalam dah tak nampak kan dekat cabin. Sebab bila ada buat research, kita orang check yang kawasan tu memang sebenarnya sesuai juga untuk tengok aurora borealis. Dia ada macam area yang menarik kat situ, yang kita orang rasa macam nak explore lah malam tu. So this reception punya yang jaga kat situ just beritahu yang tempat tu tak jauh daripada hotel. Just keluar ke main entrance hotel, and then terus je dalam 10 minit dia kata menuju ke, dia ada tunjuk lah arah dia tu kan, menuju ke bukit depan hotel tu. And then dekat hujung nanti akan jumpa satu cabin, lookout cabin dia kata. Lookout cabin ni memang kat situ lah biasanya orang akan stay dalam tu, ataupun standby kat area tu lah untuk ambil gambar aurora borealis ni. So kita orang keluar jalan kaki. So jalan tak, saji tebal kat ni, tenggelam juga lah kasut sambil jalan dekat laluan bukit tu kan. Cuma isu dia sekarang, masa kita orang pergi tu, kita orang terlupa bawa torchlight. Jadi akan macam tempat kita kan, macam tak payah bawa torchlight, nanti terang, ada lampu apa semua, ingatkan ada lampu lah. Tapi sebenarnya tak ada. Bila kita orang jalan tu memang gelap sangat-sangat, macam kita boleh jalan tapi kita macam meraba lah dalam kegelapan lah. Macam jalan pun macam tak berapa selesa, sebab
Okay, guna handphone, buka lampu tu still tak berapa terang. Confident lah nak jalan terus sampai ke bukit ni dengan tak ada orang kan. Masa tu saya 2 orang je dengan wife. Jalan dalam gelap macam tu 2 orang. Lepas tu mulalah terfikir macam-macam. Kata ini kalau ada wolf ke apa kat tepi ni, nah yang ni nak lari dah lah berat kan. Haji lagi tebal kan. Gitu. Macam-macam lah fikiran yang mengganggu fikiran masa tu. Kita pun patahlah balik dengan perasaan macam frust juga lah. Macam alamak makan masa ni nak patah balik. Jauh juga tu kan. Tapi nak kena ambil torchlight lagi. Sebab condition kat sana tak tahu macam mana. Dia punya gelap tu kan. Sebab kita orang tak pernah sampai kan. Dekat area cabin yang receptionist cakap tu. Kita orang pun patah balik. Dalam 2-3 minit berjalan, ada 2 orang seolah-olah daripada hotel tu datang. Dia orang buat torchlight lah semua. Macam cerah lah kan. Wah, dia excited. Kemudian bertembung tu, kita orang siapa lah mana bertanya khabar lah kan. Dari mana apa semua, nak pergi mana, nak tengok aurora ke apa. Yang kita orang jumpa tu is Singaporean. Dia dengan wife dia 2 orang. Memang dia orang bawa lengkap dengan lampu dekat headlight macam ni. Dekat tangan lagi ada lampu dengan ada torchlight kan. So kita orang just tak jadilah patah balik dekat cabin untuk ambil dekat hostel nak pergi ambil torchlight tu. Kita join this group. So kita orang jalan sekali pergi balik ke kawasan yang mengatakan kat situ ada aurora borealis tu, dekat cabin yang dalam gelap tu lah. Tapi since dah ada lampu suluh, rasa okey lah sikit kan, rasa semangat. So kita orang teruskan perjalanan menuju ke cabin tempat aurora viewing station tu. Cabin dia ada pintu komplit lah, tapi dia just kecil je lah kan kawasan tu. Kita orang masuk dalam, buka lampu, everything elektrik ada. Itu yang menarik tu. And then dia ada letak macam wall heater, ada heater kecil. Sekeliling tu dia ada buat macam cermin lah, supaya bila kita duduk dalam tu, kita tutup lampu dan kita boleh nampak pemandangan kat depan tu, dekat hutan area tu. And then boleh nampak langit yang clear. Saya dengan this couple from Singapore ni, kita orang banyak sembang antara kita lah. Sebab sama-sama duduk dekat Malaysia, Singapura, dekat jiran kan. So banyaklah benda ni yang nak disembangkan. Ni masing-masing memang akan duduk dekat luar kabin tu, pacak tripod, setting kamera apa semua. Taklah untuk buat time lapse. Malam tu saya cuba juga untuk ambil gambar time lapse. Mula-mula masa sampai tu kita memang tak perasan aurora pada masa tu dah keluar tau. Mata kita tak betul-betul tune lagi. Dia punya power dia tu, kekuatan K value dia masa tu tak tinggi sangat. Bayang-bayang macam tu je lah. Tapi nampak lah macam hijau sikit-sikit. Tapi bila kita ambil gambar dengan kamera, kita set long exposure. So daripada screen kamera tu lah yang kita dapat tahu, memang ada aurora dekat area ni. Memang nampak hijau dalam screen lah. Tapi bila dia punya strength tu makin kuat, dia dah naik ke K3 macam tu kan. Masa tu baru kita boleh start nampak dengan kita punya bare eyes lah. Bila kita tengok tu, kita betul-betul tumpu mata kita, memang kita akan nampak that cahaya hijau tu. Keterujaan perasaan tu memang susah nak digambarkan lah. Sebab yang baru ni dah dapat dekat Tromsø kan. Dan mana ni dapat tengok dekat Sweden pula. Tapi cahaya dia memang lain-lain lah, corak dia tu. Memang dia bergantung kepada banyak faktor. Langit masa tu Alhamdulillah clear. Dan kali ni saya dapat cahaya yang jenis macam ray dia tu berkembang tau. Macam berkembang macam tu. Dia naik macam kipas ke. And then ada macam-macam colour. Ada hijau, ada ungu sikit, ada merah sikit. So memang cantik lah. Maknanya tu yang menarik dia tentang aurora borealis ni. Dia punya pattern tu memang sentiasa berlainan tu. Orang kata masa berlalu tu, masa kita tengah mencerap, kita tak sedar masa tu berlalu. Masa dia mengasyikkan lah macam tu. Kita tengok tu kan. Memang cantik sangat-sangat, subhanallah. And then bila cahaya dia tu dah semakin kurang tu, kita patah balik lah, pergi balik ke hotel. Lepak kat hotel kejap, dia ada duduk dekat dia punya coffee house jap, kena hot chocolate ke dulu sebab sejuk. Memang sejuk gila kat luar masa tu, negatif 15 degree. Bayangkan lah, tangan masa tu memang tak rasa apa, memang rasa macam beku je. And then bila dah okay everything tu, barulah patah balik ke area hostel yang kita orang duduk dekat bawah sana lah.